Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi bulan ini telah masuk bulan ke-16. Saya telah pun melabur ke dalam Wahid Invest. Jadi mesti korang tertanya-tanya berapakah banyak yang saya untung ataupun berapa banyak yang saya rugi. Jadi kalau kita ikut pada video yang sebelum ini, saya punya kerugian adalah negatif RM921, which is rugi yang sangat-sangat tinggi lah kan. So adakah bulan ini mempunyai perubahan? Adakah saya profit? Adakah saya untung? Jadi make sure korang tengok sampai habis. Jadi video hari ini dibawa oleh Bybit, yang dimana kalau korang belum lagi ada exchanger kripto, korang boleh daftarlah di Bybit, yang dimana trading fee di Bybit adalah antara yang paling rendah di dalam dunia. Dan anda kata korang tak nak trading pun, korang boleh staking korang punya stable coin seperti USDT ataupun BUSD, yang dimana korang boleh dapat sehingga 10% dividen setahun, which is sangat tinggi. So kalau korang berminat, korang boleh daftarlah Bybit menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description. So jom kita mulakan, let's go. Alright, jeng 1, 2, 3, tada. So guys, inilah dia saya punya kerugian. Jadi saya harapkan saya bulan ini bolehlah mengalami keuntungan kan, tapi tidak, malang sekali kita masih lagi rugi. Tetapi kita punya kerugian hanyalah negatif RM300 sahaja, yang dimana sebelumnya negatif RM900. So kita telah mengurangkan kita punya kerugian dengan sangat-sangat banyak, memang perfect lah. Tetapi kalau korang perasan, pada 31 Oktober iaitu 7 hari lepas, saya telah pun mengalami keuntungan RM396 guys. Memang masyuk. Lagi banyak untuk kita daripada waktu kita tengah rugi sekarang. Tetapi ini tidak lama lah. Jadi korang boleh nampak macam mana saya boleh untung kan. Antara khabar angin yang mengatakan di mana di negara US tidak lama lagi bakal mengalami pilihan raya ataupun election lah. Jadi yang di mana stock market US ini telah pun dikawal ataupun sengaja dinaikkan untuk menunjukkan prestasi mereka adalah terbaik sebab nak pilihan raya kan. Jadi diorang tak naklah tunjuk diorang punya track record buruk. So diorang nak tunjuklah diorang punya performance ni baik. Jadi memang sangat legit lah, yang di mana keuntungan kita ataupun kenaikan yang kita alami boleh diinfluenskan oleh orang-orang kerajaan US sendiri. So kita tak tahulah macam mana itu di sebalik tabir lah. Tapi di depan tabir inilah yang berlaku. Jadi itulah dia guys, saya telah pun rugi lagi. Walaupun dah 16 bulan saya melabur, tapi saya masih rugi lagi, which is sangat sedih lah. Tidak apalah, macam korang tahu Wahid Invest ni adalah long term investment, dan kita pun telah merasai sedikit kemanisan iaitu profit 300 tapi kita rugi balik 300. So nampak kita berada di hujung-hujung tanduk. So possibility untuk profit tu dah makin dekat lah sekarang ini. Tak adalah macam sebelum ni, macam kita tak dapat rasa pun, memang bayang-bayang pun tak nampak. Tapi sekarang ni dah menghampiri. So keep on strong hodling dan keep on deposit. Tapi jadi itulah terdapatnya berita sedih, yang dimana deposit saya, iaitu amount yang saya deposit ataupun masukkan setiap bulan ke dalam Wahid Invest ini telah pun berkurang daripada RM1000 kepada RM100 saja setiap bulan. Jadi saya juga terkesan dengan kejatuhan market. Jadi saya tak boleh nak invest banyak-banyak macam dulu lagi lah. Jadi sekarang kita kena cut cost dan kita hanya invest yang kita mampu lah. So korang pun samalah, make sure korang invest hanya amount yang korang sanggup loss saja, dan janganlah sampai kualiti hidup korang terganggu sampai korang tak makan lah, korang jalan kaki lah, dah tak naik motor kan, korang jalan kaki. Janganlah sampai macam tu. Di mana yang korang boleh cut cost, kita akan cut cost. Tapi dalam masa sama saya akan cuba teruskan lah RM100 ini. Tapi sebenarnya bagus tu lah, which is lebih logik lah kepada lebih ramai audience di luar sana. Sebab saya rasa RM100 ni adalah amount yang lebih korang senang nak ikut compare dengan RM1000 sebulan, which is sangat susah lah. So bila RM100 ni mungkin ramai yang boleh faham, boleh relate, boleh cuba, boleh try, dan kita sama-sama lah cuba menghasilkan passive income dan biarkan duit ini bekerja untuk kita, dan bukan kita bekerja untuk duit sampailah kita mati. Memang kita kena kerja untuk duit, tapi sampai satu tahap tu kita nak biarkan duit ini boleh support kita. Macam itulah kan. Harap korang faham. Jadi mari kita beralih kepada trading view. Kita sedang melihat ikut stok halal HLAL, yang di mana inilah harga sekarang $34. So basically apa yang korang invest di dalam Wahid Invest tadi, sebab saya US stock, so benda inilah yang dia beli. So secara mudahnya benda yang sama. So kalau korang boleh nampak paling tinggi adalah 42, sekarang ini harganya $34. So macam saya tadi, korang tengok graf saya naik je, lepas tu jatuh-jatuh kan. So jatuh dekat sini lah. Yang ni saya untung tadi, lepas tu sekarang ni dah turun, so saya rugi, which is sama lah, sama je sebenarnya. Apa yang korang invest masuk ke sini jugalah. So ini adalah dia punya performa lah. Untuk 1 minggu dia telah pun mengalami negatif 1%. Untuk 1 bulan tak ada beza. Untuk 3 bulan lepas, maknanya kalau korang baru start 3 bulan lepas, inilah yang korang akan alami. And then kalau baru start 1 tahun lepas, inilah yang korang akan alami, iaitu negatif 16%. So YTD negatif 19%, ini paling sakit lah. So kalau korang baru nak mula sekarang, saya rasa okey lah kan. Sebab apa? Dia dah jatuh banyak. So kalau korang dah masuk sekarang ni, ibarat korang masuk pada harga yang rendah lah. Korang invest pada harga yang rendah, so possibility untuk dia naik balik macam harga lama boleh jadi lebih tinggi lah. Compare macam saya dah invest lama, so saya dah belilah sebenarnya pada harga tinggi ni. Saya beli sebenarnya, tapi sebab saya DCA dia jadi
dia tak tinggi sangat lah. So itu dah the power of DCA. Tinggi rendah kita beli, bila naik kita untung, bila turun kita happy. Sebab apa? Dapat beli pada harga yang lebih rendah. Tapi kalau orang baru nak join, saya rasa okay lah. This is not financial advice. Ni duit korang kena decide sendiri korang nak buat apa. Jangan main dengar ya orang kat internet ni, bukan betul sangat kan. Ini saya punya duit saya, so saya ceritalah apa yang saya nak. Jadi kalau korang tak tahu apa benda yang halal yang stok tadi tu, apa yang saya beli, jadi apabila korang invest di Wahid Invest tu, especially US stock, dan inilah yang korang akan beli. Apple, Microsoft, Tesla, Johnson ni semua banyak lah dia beli sebenarnya. Ada beratus lah stok sebenarnya dia beli, tapi percentage sangat sikit lah. Tapi yang paling besar Apple. So kita nak tengok lah Apple kan. Jadi sekarang ini kita nak baca lah sedikit news tentang Apple, sebab kita ni melabur dalam Apple. So kita kena tahulah apa yang sedang berlaku dengan company yang kita labur. Kita ni shareholder, kita kena tak ambil tahu. Sikit-sikit pun tak apalah kan. Jangan tak ambil tahu langsung, especially Apple lah, sebab dia invest paling banyak dalam Apple. So korang kena faham lah. Sebab saya pun menggunakan Apple kan. Jadi banggalah saya beli produk company sendiri, which is support company. Jadi berita yang pertama adalah di mana Apple mengatakan fasiliti yang menghasilkan iPhone di China telah pun dikenakan lagi dengan COVID-19 punya curve ataupun sekatan COVID lah, menyebabkan iPhone 14 punya shipment ataupun pengeluaran iPhone 14 yang baru yang ada Dynamic Island kat sini ni kan, telah pun mengalami gangguan. Sebabkan saya tak mampu nak beli iPhone yang baru, so saya pakai lagi iPhone lama. Tapi kalau kita ikutkan orang-orang yang sedang membeli iPhone ataupun nak beli, mereka tak boleh beli. Mereka nak beli pun mereka kena tunggu berbulan-bulan. Dah lama dah bendanya rilis kan, bulan 9, bulan 10, sekarang dah bulan 11 kan, dia tak dapat lagi dia punya iPhone, which is dia orang dah bayar dah pun. Benda ni memang reality lah. So sebagai kita, sebagai shareholder, memang kita bengang lah kan, macam mana lah kita punya produk ni tak sampai kepada pembeli-pembeli kita. Mana boleh macam tu. Dia orang nak, kita kena bagi, kita kena jual barang-barang kita. Mana boleh sangkut-sangkut dah. So inilah yang berlaku di China sekarang. Jadi kerajaan China telah pun mengenakan COVID-19 restriction yang memberi impact kepada iPhone 14 Pro and Max assembly facility di Henan Province. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Tim Cook kata assembly facility di Zhengzhou sekarang ini sedang beroperasi pada kadar yang rendah ataupun pada kadar yang berkurangan lah. Maknanya instead of dia boleh buat 100% dengan buat OT kan, 110% ke 120% OT ke macam mana kan, tapi yang tidak berlaku, dia berkurang. Boleh jadi 50%, kita tak tahulah the number, tapi sebenarnya benda ini memang akan efek lah. Benda ni telah pun efek pengeluaran iPhone 14 kita. So dia kata mereka buat perkara ini sama je lah seperti waktu COVID melanda dahulu. Mereka lebih mementingkan kesihatan dan keselamatan pekerja di dalam supply chain, which is okay lah kan, fair lah, sebab dia Apple ni sayangkan nyawa pekerja dia, so dia terpaksa kurangkan lah. Tapi saya tak tahulah keadaan COVID di China ni macam mana, masih teruk lagi ataupun mereka terlalu mengada-ngada yang di mana diorang tak nak ada satu pun orang kena COVID. So benda tu memang agak mustahil lah, sebab Malaysia memang ramai je yang kena COVID, beribu-ribu lah senang cerita. Tapi rakyat Malaysia sikit, 30 juta, mereka ada 1 billion something rakyat, nak dapatkan seorang pun tak ada kena COVID, which is agak mustahil lah sebenarnya. Jadi kita tak tahulah apakah yang berlaku di sebalik udang, di sebalik batu kan. Kalau korang tak tahu, sekarang ini pemerintahan Xi Jinping ataupun ketua China sekarang, dia punya kuasa tu dah berkurang lah. Jadi saya tak tahulah, mungkin itu adalah salah satu cara untuk dia melaksanakan authoritarian dia ataupun pengekalan kuasa dia untuk mana-mana orang yang menggugat dia punya kekuasaan. Yang saya cakap tadi tu dah lebih kepada konspirasi teori lah, so jangan dengar lah. Jadi company ini cakap dia melihat strong demand untuk model iPhone 14 Pro and Pro Max, dan demand ini lebih tinggi daripada amount yang dipredikkan oleh pihak Apple. So apabila demand dengan supply bercanggah, tapi harga dah lock kan, harga dah lock, setiap tahun macam tu lah dia lock harga kan. Dia dah cakap, dia dah buat conference semua, harga 1199, takkan sebabkan supply dia naik harga, tak adalah. Sebabkan dia dah lock harga, so mereka terpaksa menunggu dengan lebih lama untuk menerima mereka punya produk. Dah lah demand tinggi, lepas tu supply pula berkurang sebab mereka dah kurangkan pekerja mereka kan. Jadi mereka bekerja dengan sangat rapat dengan supplier untuk return to normal production level, dalam masa yang sama memastikan keselamatan pekerja dan kesihatan pekerja terjaga. Kenapa ianya penting? Sebelum ini China telah pun mengorder world largest iPhone assembly plant untuk melalui 7 hari lockdown yang diakibatkan oleh COVID-19 concern. Zhengzhou, lebih dikenali sebagai iPhone City, telah pun mereportkan 100 COVID-19 cases. A small outbreak also impacted it. Okay, so tak pelik lah sebab ada ratusan kes COVID. Xi Jinping sebagai Presiden China telah pun mengatakan yang mereka masih akan melaksanakan zero COVID policy. So memang kena tutup lah 7 hari kan, kilang tutup. iPhone ku, customer kita kan, customer kita terpaksa tunggu lama kan, pisang.
Jadi apa yang berlaku at the end, Apple expect sebanyak 3 juta pengurangan lah. Mana dia tak dapat menghasilkan 3 juta iPhone 14 unit. Uish, banyak geng. Ramai customer kita nak ni. Tapi disebabkan China, kita tak dapat jual 3 juta iPhone kita. Mana boleh macam ni? Memang boleh nampak lah rugi geng lepas ni. Tak pelik lah kalau rugi kan. Wah, apabila kita tengok harga stok Apple, wah memang jatuh macam jatuh ujung tanduk, jatuh terduduk. Nampak yang mula pada open market weekend lepas, lepas tu hari ni ataupun semalam dia jatuh lagi. Memang hobi dia jatuh tangga lah Apple ni kan. Dan yang paling menarik geng, yang paling menarik, kita punya idola kita Elon Musk telah pun membeli Twitter. Nampak ni dia pun menganjing. Tengok ni, dia kata Twitter complain hotline operator. So kalau korang ada komplain dengan Twitter, korang boleh komplain lah dengan kita punya Elon Musk kita, iaitu billionaire nombor 1, orang nombor 1 paling kaya dalam dunia kan. So nampak gambar dia pun pakai saya tak tahulah ni apa, mungkin toys masa dia kecil kan. The power of people. Okay, jadi baru-baru ini kita punya Elon Musk telah pun ban salah seorang pengguna Twitter yang di mana dia telah pun impersonating ataupun meniru Elon Musk. So basically Elon Musk cubalah clarify mengapa Twitter mengambil langkah tersebut. Dia kata any Twitter handle engaging in impersonation without clearly specifying parody will be permanently suspended. Jadi kalau fake account nak cuba nak tiru orang kan, make sure lah tulis sebagai parody ke sebab apa. Kalau tak korang kena ban. Yelah, dah lah korang tiru account, korang berlakon jadi orang lain, lepas tu orang tu fake account tu cakap benda-benda buruk, yang kenanya orang yang original. Mana boleh macam tu kan. So basically apa yang dia buat ni elok lah. Dia nak cuba ban lah orang-orang yang impersonating ataupun tiru ataupun fake account yang tak meletakkan parody. Kalau parody, which is fine katanya, tapi kalau tak letak parody, mereka akan kena ban. Lepas tu yang paling menariknya, Twitter selepas ini akan mempunyai ability yang dimana korang boleh meletakkan teks dengan sangat banyak. Sebab sebelum ini korang hanya boleh meletakkan 180 words saja, tapi selepas ini korang boleh buat banyak-banyak lah. Kalau korang pernah guna Twitter, korang nak cerita benda panjang, korang kena buat banyak part 1, part 2, part 3, part 4. Tapi sekarang ini ataupun selepas ini, korang dah boleh meletakkan sepanjang-panjang yang korang nak tanpa batasan. Lepas yang menarik lagi, dia kata Twitter bakal mempunyai creator monetization for all form of content. Ini yang best kan. Selepas ini korang bakal mempunyai capability untuk menjana income lah di Twitter. Sebab sebelum ini so far memang tak ada langsung, unless korang membuat Twitter Circle, tak salah saya. Tapi Twitter Circle tu memang fail lah, memang tak ada siapa guna. Dan the possibility nak menghasilkan income macam YouTube kan, tak adalah dekat di Twitter. So Elon Musk ni cuba untuk memberi possibility untuk korang menjana income di Twitter, which is sangat terbaik lah. Jadi korang juga boleh jadi content creator di Twitter. Dia kata trust me all day, tapi ianya akan tetap juga dia nak berkeras juga. Twitter Blue bakal berkos ataupun mempunyai kos bulanan sebanyak $8. Okay, jadi kita tak dengar lagi tentang Twitter Blue. Twitter Blue ni adalah orang yang nakkan tanda tick ini. So kalau korang nak tanda tick ini, korang perlu bayar $8. Tapi apabila korang bayar $8 ni, macam-macam benefit lah yang korang akan dapat. Korang boleh menjana income sebagai content creator, ataupun korang boleh letak banyak teks, korang boleh letak banyak video. Suka hati korang lah, memang banyak lah benefit dia. Tapi ini kita faham lah sebab apa. Inilah dia, kerana company Twitter ini mengalami kerugian sebanyak $4 juta setiap hari. So kalau dah 365 hari, korang darab lah berapa banyak. Lebih kurang 1.3 bilion dia rugi setiap tahun. Banyak kan 1.3 bilion. So kalau korang buka bisnes ataupun korang kerja, okay, korang bayangkan korang kerja, lepas tu setiap bulan korang kena bayar bos korang untuk kerja. Mana boleh kan? Memang tak make sense. Mana-mana bisnes untuk rugi setiap bulan. So apa cara dia? Diorang akan cut kos daripada segi pembuangan pekerja. Tapi setiap pekerja itu diberi 3 bulan gaji lah, iaitu lebih 50% daripada yang sepatutnya mereka bayar. So Elon Musk ni baik, ataupun Twitter ni baik, dia dah cut kos kat situ. So dalam masa sama dia akan bagi severance pay lah, sebagai apa, ganjaran lah, ataupun bayar ganti rugi sebab mereka dah kena pecat kan. So dapatlah gaji 3 bulan supaya mereka dapat cari kerja-kerja lain. Bagi saya okey je, sebab pekerja-pekerja ini mereka bekerja di Twitter ataupun di sebuah company yang semua orang tahu, semua famous. So apabila mereka nak cari kerja ni, should not be a problem lah, sebab mereka dah terkenal kan. So okey lah. Jadi guys, itu sajalah perkongsian saya tentang video pada hari ini. Kalau korang berminat nak invest dalam Wahid Invest, korang boleh daftar lah guna link yang saya letakkan di bahagian description. Dan kalau korang juga belum lagi tekan button like, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga. Saya bakar RM100 setiap bulan demi korang So appreciate sikit pun jadilah dengan tekan button like tu. So guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.